Saya mulakan dengan surakat pantun. Kicauan burung berterbangan keseronokan, pengobat resah jiwa raga. Pembangunan lestari kita impikan agar alam sekitar kekal terjaga. Alhamdulillah, dengan berkat Allah Subhanahu Wa Taala, kami di Dewan Bandaraya Kuala Lumpur sentiasa berusaha menjadikan bandaraya ini sebagai bandar untuk semua, dengan harapan agar warga kota dapat menikmati kehidupan yang sejahtera, harmoni serta membentuk masyarakat madani yang progresif. Kuala Lumpur merupakan sebuah bandaraya lestari yang indah dan ceria. Perancangan yang tersusun dan sistematik adalah penting bagi memastikan bandar Kuala Lumpur menjadi sebuah bandar contoh, bukan saja di Malaysia, malah sebagai ikon ibu kota yang proaktif di mata dunia. Untuk makluman semua, draft plan tempatan Kuala Lumpur 2040 atau ringkasnya PTKL 2040 disediakan selaras dengan peruntukan Seksyen 13 Akta Perancangan Wilayah Persekutuan 1982 Akta 267. Secara umumnya, plan ini akan menggantikan Plan Bandaraya Kuala Lumpur 2020 atau PBR KL 2020 sebagai panduan kepada kawalan pembangunan di Kuala Lumpur bagi tempoh 20 tahun akan datang. Adalah tanggungjawab kami di DBKL untuk merealisasikan keperluan dan kehendak warga kota melalui penyediaan draft PTKL 2040 dengan meletakkan warga kota Kuala Lumpur sebagai teras pembangunan, mengambil kira keperluan masa kini dan masa hadapan. Usaha bersungguh-sungguh turut dilaksanakan terutamanya untuk golongan B40 dan M40 berkelayakan melalui pelaksanaan perancangan dan pembinaan perumahan dan penjaja madani. Istimewa dan uniknya draft PTKL 2040 ini, sepanjang tempoh penyediaan plan ini, langkah proaktif telah diambil melalui kami menyantuni hasrat dan harapan warga kota dengan pelaksanaan sesi-sesi libat urus bersama warga kota. Pelbagai agensi dan juga pihak-pihak berkepentingan dalam menerjemahkan harapan yang diseimbangkan dengan keperluan perancangan. Ingin saya kongsikan semasa bermulanya penyediaan plan ini pada 2019. Kami telah menjemput warga kota yang terdiri daripada pelbagai kumpulan, antaranya Persatuan Penduduk, Ahli Parlimen, Badan Profesional,
pertubuhan bukan kerajaan dan pihak-pihak berkepentingan untuk sama-sama menyatakan aspirasi untuk Kuala Lumpur 2040 melalui sesi pra-rundingan plan pembangunan ini. Kami juga turut melibatkan warga kota dalam tempoh penyediaan plan ini melalui sesi perbincangan kumpulan sasar dan sesi technical working group yang diadakan bagi memastikan plan ini adalah selaras dengan kehendak warga kota. Selain itu, kami juga menjalankan kajian soal selidik secara atas talian bagi mendapatkan pandangan daripada persatuan penduduk di Kuala Lumpur. Dengan kaedah ini, pelbagai pandangan dan keperluan warga kota dan setiap sektor dapat diberikan pengkhususan dan diberikan tumpuan dalam membentuk kerangka plan pembangunan yang inklusif. Datuk Bandar sendiri telah mengadakan sesi santai bersama semua ahli parlimen di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur bagi mendengar sendiri wishlist ahli-ahli yang berhormat secara khusus bagi kawasan mereka dalam proses mentamatkan draft PTKL 2040. Saya sendiri telah mempengerusikan sesi perbincangan bersama yang berhormat ahli parlimen bagi memastikan hasil akhir yang akan dipamerkan kelak adalah sebaik mungkin menepati kehendak dan hasrat semua pihak. Harapan saya dengan adanya plan ini, kawalan perancangan yang lebih inovatif selaras dengan hasrat membangunkan masyarakat madani mampu dilaksanakan, insya-Allah. Draft Pelan Tempatan Kuala Lumpur 2040 dirangka dengan mengambil kira kepentingan semasa dan akan datang, khususnya bagi menjaga kepentingan warga kota di samping memastikan kelangsungan pertumbuhan ekonomi secara mampan selaras dengan visi bandar untuk semua. Draft PTKL 2040 adalah satu usaha Dewan Bandaraya Kuala Lumpur bagi meningkatkan kualiti hidup warga kota, seterusnya meletakkan Kuala Lumpur setara dengan bandar-bandar global yang lain dari aspek berdaya huni, nilai tambah ekonomi dan teknologi digital. Pelan ini juga telah ditambah baik dan turut memperkenalkan inisiatif-inisiatif baru bagi menjamin kelangsungan pembangunan secara mampan. Jika sebelum ini, Kuala Lumpur mengguna pakai dua alat kawalan intensiti pembangunan iaitu kepadatan penduduk dan nisbah plot, draft PTKL 2040 kini memperkenalkan pemakaian nisbah plot sebagai alat kawalan intensiti tunggal selaras dengan amalan terbaik bandar-bandar utama di dunia. Dengan mengambil kira keperluan perancangan guna tanah secara lebih efisien dan sistematik, draft PTKL 2040 memperkenalkan zon guna tanah baru dan lebih spesifik sesuai dengan keperluan semasa dan akan datang. Antara zon guna tanah baru yang diperkenalkan ialah pertama, kediaman 4 atau R4 khususnya untuk melindungi tapak yang dikhaskan untuk perumahan mampu milik seperti perumahan awam,
perumahan rakyat dan perumahan madani. Kedua, kemudahan masyarakat swasta 2 atau PF2 yang memfokuskan kepada tapak untuk kemudahan awam yang dimiliki oleh pihak swasta. Ketiga, kawasan lapang awam 2 atau OS2 yang merujuk kepada kawasan lapang pasif seperti zon penampan, kawasan pinggir sungai dan koridor jalan-jalan utama. Selain itu, draft PTKL 2040 juga mencadangkan penambahbaikan kepada zon guna tanah tertentu, termasuk zon guna tanah pengangkutan, infrastruktur dan utiliti serta kawasan lapang swasta bagi membolehkan tapak-tapak ini dimanfaatkan bagi tujuan pembangunan sosioekonomi. Pemakaian zon guna tanah ini seterusnya akan diperincikan dalam kelas kegunaan tanah dan bangunan 2024 atau CULB. CULB 2024 menetapkan deskripsi kategori kegunaan tanah, kelas kegunaan dan aktiviti-aktiviti yang boleh dan yang tidak boleh dibenarkan. Draft PTKL 2040 juga menambah baik mekanisme lapisan kawalan perancangan bagi memastikan persekitaran alam bina yang berkualiti, perlindungan alam sekitar dan pembangunan baru yang lebih simpatik kepada elemen warisan. Oleh itu, draft PTKL 2040 menggariskan lapisan kawalan perancangan baru. Pertama, kawalan nisbah plot berdasarkan skim. Kedua, memperkenalkan garisan visual bagi melindungi mercu tanda utama yang mempunyai kepentingan nasional dan seni bina, termasuk Menara Kembar Petronas, Menara Kuala Lumpur dan Menara 118. Ketiga, kawasan lapang awam dalam skim persendirian. Dan keempat, lapisan komponen perumahan mampu milik. Bagi memastikan peningkatan kualiti persekitaran pembangunan, draft PTKL 2040 turut memperkenalkan insentif tambahan nisbah plot. Diperkenalkan meliputi 4 bentuk pembangunan. Pertama, bagi merancangkan pembangunan perumahan mampu milik. Kedua, cantuman lot bagi menyediakan keluasan tanah pembangunan yang lebih optimum. Ketiga, insentif untuk menggalakkan pembangunan di kawasan usaha. Dan keempat, insentif pembangunan di sekitar stesen transit bagi menggalakkan penggunaan pengangkutan awam selaras dengan konsep Compact City. Adalah menjadi harapan di BKL dengan adanya inisiatif-inisiatif yang komprehensif dan padat dalam draft PTKL 2040 ini, pembangunan Kuala Lumpur yang lebih inklusif dan mampan akan mampu diwujudkan. Melihat kepada pembangunan Kuala Lumpur pada masa kini yang semakin pesat membangun, perancangan pembangunan Kuala Lumpur yang direka bentuk mengikut kerangka Pelan Struktur Kuala Lumpur 2020 bagi mengekalkan Kuala Lumpur sebagai bandaraya bertaraf dunia perlu diteruskan dengan mengambil kira pembangunan mampan dan kerangka pembangunan madani. Bertitik tolak daripada visi Kuala Lumpur Bandar untuk semua, kami di Dewan Bandaraya berharap dengan visi tersebut perancangan pembangunan yang mampan, inovatif dan inklusif dapat dilaksanakan untuk dinikmati oleh warga Kuala Lumpur pada masa akan datang. Selaras dengan Pelan Struktur Kuala Lumpur 2040 yang telah diwatakan pada 19 Oktober 2023
tibalah masanya pihak kami ingin menjemput semua warga kota bersama-sama melibatkan diri dalam memberi maklum balas dan pandangan terhadap draft Pelan Tempatan Kuala Lumpur 2040 yang telah kami sediakan. Ini bagi memastikan komitmen DBKL dalam merancang pembangunan Kuala Lumpur mengambil kira pandangan semua warga Kuala Lumpur termasuklah pihak yang berkepentingan secara bersama. Maklum balas dan pandangan tersebut adalah penting bagi memastikan apa yang kami rancang dapat dipertingkatkan kesejahteraan dan kualiti hidup warga kota. Dalam penyediaan draft Pelan Tempatan Kuala Lumpur 2040, beberapa usaha penambahbaikan telah dilakukan berbanding dengan Pelan Bandaraya Kuala Lumpur 2020 untuk memastikan pelan tempatan ini lebih fleksibel dan dinamik dalam menterjemahkan keperluan warga kota dan pasaran hartanah. Di sini saya ingin berkongsi komponen utama draft Pelan Tempatan Kuala Lumpur 2040 yang terdiri daripada 2 jilid, di mana jilid 1 adalah berkaitan dengan mengurus perancangan bandar. Dokumen ini memberi tumpuan kepada pengurusan bandar yang meliputi panduan kawalan perancangan, peta zon guna tanah dan intensiti pembangunan serta kelas kegunaan tanah dan bangunan. Jilid 1 telah disediakan dalam 3 bahagian, iaitu jilid 1 bahagian 1 kawalan perancangan yang akan memfokus kepada kawalan pembangunan yang akan mendefinisikan tafsiran 25 zon guna tanah yang merangkumi guna tanah kediaman, perdagangan, industri, kawasan lapang, kemudahan masyarakat serta lain-lain guna tanah yang memfokus kepada kegunaan tertentu. Memperjelaskan bentuk kawalan intensiti yang akan diguna pakai dalam tempoh 20 tahun perancangan yang akan menentukan skala pembangunan di setiap lot tanah di Kuala Lumpur. Menetapkan lapisan kawalan perancangan yang merupakan kawalan tambahan merangkumi perancangan guna tanah, intensiti dan reka bentuk bangunan. Lapisan kawalan ini bertujuan untuk memastikan kawalan terhadap alam sekitar, ketinggian dan reka bentuk diambil kira dalam pembangunan di Kuala Lumpur. Memperincikan insentif-insentif pembangunan yang diberi bagi memastikan peningkatan kepada kualiti hidup, accessibility kepada kemudahan awam dan infrastruktur yang menyeluruh, cekap dan mesra alam. Manakala jilid 1 bahagian 2 iaitu peta zon guna tanah dan intensiti adalah merujuk kepada 269 peta grid informatif yang menunjukkan zon guna tanah dan intensiti serta lapisan kawalan perancangan bagi setiap lot tanah iaitu lebih kurang 170,000 lot di Kuala Lumpur. Bahagian terakhir dalam jilid 1 bahagian 3 adalah kelas kegunaan tanah dan bangunan 2024 atau ringkasnya KAP 2024. Dokumen ini memperincikan aspek kelas kegunaan tanah dan bangunan bagi menentukan sama ada aktiviti dibenarkan dengan syarat atau tidak dibenarkan berdasarkan zon guna tanah yang telah ditetapkan. Manakala jilid 2 draft Pelan Tempatan Kuala Lumpur 2040 adalah berkaitan menggalakkan pembangunan bandar, jilid 2 ini adalah menterjemahkan dan memperincikan dasar Pelan Struktur Kuala Lumpur 2040 dalam bentuk strategi pelaksanaan, cadangan pelaksanaan dan inisiatif pelaksanaan. Galakan kepada pembangunan dibuat melalui polisi, program, projek, kawalan perancangan dan garis panduan berkaitan yang merupakan rujukan kepada kawalan perancangan dalam jilid 1. Harapan kami dengan penyediaan draft Pelan Tempatan Kuala Lumpur 2040, perancangan pembangunan Kuala Lumpur akan menjadi satu asas kepada pembangunan bandar yang lebih mampan, berdaya saing, berdaya tahan, seterusnya dapat memastikan visi Kuala Lumpur bandar untuk semua akan dapat tercapai. Penduduk Kuala Lumpur adalah nadi utama. Segala aspek kemudahan awam, infrastruktur dan keselesaan penduduk semuanya diberikan keutamaan dalam penyediaan draft PTKL 2040. Kerjasama semua pihak amat saya hargai dan saya yakin visi bandar untuk semua dapat dicapai. Di sini saya sangat mengalu-alukan semua warga kota untuk memberikan pandangan dan cadangan sepanjang tempoh pameran dan menyertai sesi taklimat
draft Plan Tempatan Kuala Lumpur 2040 bagi memastikan hasad semua diambil kira serta diterjemahkan dalam kerangka yang bersesuaian selaras dengan hala tuju dan dasar kerajaan.